Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamal Rahimi bin Muhammad Nizam bersama Saiful Izzuan bin Cetlah, Irfan Zikri bin Razali. Kami akan membentangkan tentang procurement with ethics and social responsibility. Definition of procurement and social responsibility. Institut Pengurusan Bekalan mendefinisikan perolehan yang bertanggungjawab secara sosial sebagai kerangka dasar dan prosedur korporat yang dapat diukur dan tingkah laku yang dihasilkan yang dirancang untuk memberi manfaat kepada tempat kerja secara meluas, individu, organisasi dan masyarakat. Artikel tentang AirAsia dalam pandemik COVID-19. Isu syarikat terhadap pekerja mereka dalam pandemik COVID-19. Lebih daripada 10% pekerja telah terkena wabak COVID-19 yang mesti bertahan dengan cara mereka sendiri setelah dipecat. Syarikat harus bertahan tanpa dana kerajaan untuk memastikan syarikat itu masih dapat beroperasi dengan kecil. Penyelesaian kepada pekerja. Kerajaan mempunyai skim prihatin pekerja, pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Penyelesaian ke arah perusahaan. AirAsia mesti bertahan dengan perniagaan kecil seperti penerbangan domestik. Dipetik daripada berita harian inisiatif penarik getah RM2.50 sekilogram. Penarik getah mendapat inisiatif daripada kerajaan dengan seperti mana kita tahu, getah adalah satu material yang sumbernya penting untuk kehidupan seharian seperti tayar dan sebagainya. Seperti mana kita tahu, getah sekarang harga tidaklah sebegitu mahal seperti dahulu. Oleh itu, penarik getah meminta daripada kerajaan untuk menaikkan inisiatif mereka sebanyak 100 juta. Kerajaan juga telah memenimbangkan permintaan penarik getah pada masa kini dengan membuat exportation untuk getah negara di serata Asia seperti Filipina dan Azerbaijan. Penarik getah juga mendapat inisiatif sebanyak RM2.50 1 kilogram sebagai inisiatif mereka. Dengan itu, kerajaan telah membahagikan dana mereka sebanyak RM100 juta untuk sebagai inisiatif kepada penarik-penarik getah di Malaysia. Dipetik daripada Astro ni, kerajaan Selangor memberi peluang kepada pemilik tanah serta kilang-kilang haram untuk membuat pemutihan hingga hujung tahun ini. Masalah air di Selangor kini semakin kerap berlaku disebabkan beberapa faktor-faktor yang menjadi punca bekalan air Selangor kini semakin terputus. Oleh itu, punca-puncanya adalah salah satunya pencemaran toksik-toksik yang daripada kilang-kilang haram yang membuat pencemaran di sekitar sungai-sungai Selangor. Oleh itu, kerajaan memberi amaran kepada tuan tanah dan kilang-kilang haram ini untuk segera memulihkan sungai-sungai dengan membuat pemutihan sungai. Oleh itu, kerajaan juga telah membuat pemantauan di sekitar-sekitar sungai Selangor serta di longkang ataupun parit-parit Selangor. Parit-parit Selangor. Okey. Solution untuk masalah ini, kerajaan juga membuat pembersihan di sekitar sungai Selangor, dan titah ini diberi oleh daripada Tuli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, iaitu
Selangor juga telah menghadapi masalah ini dalam isu pandemik COVID-19. Oleh itu amat sukar untuk mereka-mereka yang berada di Selangor untuk menghadapi masalah ini. What are the state of purchasing? State of purchasing ialah pegawai perolehan harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan, ketidakberpihakan, ketulusan, pengawasan untuk menghindari konflik kepentingan dan ketidakpatuhan, dan untuk menghormati dan menerapkan kebanyakan peraturan dan prosedur organisasi yang relevan. Purchase Code of Ethics ada 3, iaitu Personal Integrity and Professionalism. Yang kedua, Accountability and Transparency, dan Compliance and Continuous Improvement. Okay. Personal integrity and professionalism ialah semua individu yang terlibat dengan pembelian atau aktiviti berkaitan dengan perolehan mesti bertindak dan dilihat bertindak dengan integriti dan profesionalis. Yang kedua, accountability and transparent ialah aktiviti perolehan mesti terbuka dan bertanggungjawab, khususnya aktiviti berkontrak, dan pembelian mestilah adil, tulus dan dijalankan dengan tujuan memperoleh nilai terbaik. Last sekali, Compliance and Continuous Improvement ialah semua individu yang terlibat dalam pembelian atau aktiviti lain yang berkaitan dengan perolehan mesti mematuhi dasar dan undang-undang ini. Purpose the Good Practice of Ethics ada 6, iaitu Vision Statement, yang kedua Value Statement, yang ketiga Organizational Code of Ethics, yang keempat Ethics Official, yang kelima Ethics Commit, dan yang terakhir Ethics Communication Strategy. Unsuitable practice in purchase ada 5, iaitu accepting supplier favor, reciprocity, lepas tu finance conflict of interest, lepas tu personal conflict of interest, dan disclosure of confidential of proprietary information. Terima kasih. Daniel has seen one example of unethical procurement. Let's listen in as the team discusses the 4 causes of unethical procurement behavior. There are many possible situations in which you need to be careful not to compromise your ethics, but there are 4 main causes: conflicts of interest, conduct with suppliers, corruption, and gifts. What do you mean by conflict of interest? It's a situation in which you or someone else's personal interests are different from the interests of TriStar, our company. It would be like the example we saw earlier. Let's say my brother-in-law owned a uniform cleaning service provider, and I told you that they promised to deliver our cleaned uniforms back again, damage-free, in 24 hours, but that they couldn't put that in writing. That would be an example of Ron putting his family's interest above the interest of TriStar. What other situations could become conflicts of interest? Engaging in personal business with an employee of the supplier, or borrowing money from a supplier, even if you intend to repay it.
Then there's nepotism, which is a putting a member of your family's or friend's personal interests above that of the company. It also means protecting the procurement process from outside influence. Like if Paul came to you and said, "We're choosing an uncompetitive supplier," without giving a good reason for it. Daniel sees that a conflict of interest is one potential area for unethical behavior.